So topik kita hari ni adalah kita nak tengok topik yang pertama iaitu matter. Before we go to, because matter ni kita ada 3 part. We have 3 subtopics. Yang 1.1 is atoms and molecules. 1.2 is, siapa tahu? 1.2 apa? Mole concept and 1.3 is stoichiometry. Alright. So what is matter? Saya nak tanya awak, apa dia matter? What do you understand about matter? Anything that has mass, volume and occupies space. Yes, very good. Ni pernah jumpa term matter kan? Pernah. Juga. Yes. Awak dah tahu dah. Okay. So apa ni? Apa ni? Gambar apa ni? Nampak tak? Keluar tak? Can you see that picture? Apa tu? Lebah. Lebah. Ni? Nampak tak? Boy sitting on the chair. This is? Balloon. Okay, dalam balloon ada apa? Helium. Ada gas kan? Okay, so this one? Our earth. Okay. Galaxy. Okay, so all of these things around us are apa? Matter. Ni matter. This matter. Yang awak kata tadi, anything that has mass and volume which occupy space. Can you give me another example of matter? Boleh tak? Can I say that this pen ni adalah matter? Boleh tak? Boleh. Boleh, because kenapa ini matter? Ada space. Dia ada volume, dia ada mass and it occupy space. Yang kita boleh pegang, yang kita nampak ni tu adalah matter. Okay. So actually matter that around us ni yang awak sebut tadi, yang saya sebut tadi tu made up of apa? Sebut. Saya nak awak aktif dalam kelas atom. Okay, so all matter they made up of atom. So banyak atom dapatlah matter, betul tak? Kita boleh nampak tak atom? Tak boleh. Kita tak boleh nampak atom. Kenapa kita tak boleh nampak atom? Sebab dia kecil. Sebab dia kecil. Dia very tiny particles. Okay, so kalau lah saya kata dalam pen ni, this is matter, right? Okay, in this pen consists of atom. Okay, tapi atom tu apa benda pula? Apa yang awak faham tentang atom? Awak dah belajar semasa SPM kan? Atom. Dia ada apa? Dalam atom ada apa? Proton, neutron, elektron. Yes, very good. Okay, so kita panggil dia subatomic particle. So dalam atom, it consists of apa? 3 benda ni. Ada proton, ada proton, neutrons and electron. So kalau dah kita ni belajar chemistry, kita boleh nampak dalam pen ni ada atom. Dalam ni ada proton, ada neutron, ada electron. So kalau orang tak belajar kimia, dia nampak tak? Nampak tak atom? Tak. Nampak. Sekarang awak nampak atom tak? Tak. Tak nampak. But we already know that atom yang ada dalam pen ni made up of proton, neutron and electron. Okay, so kita nak belajar hari ni subatomic particles which is ada 3 benda, proton, neutron and electron. Okay. Okay, isotop. Pernah dengar perkataan isotop? Benar. Apa dia masuk isotop? Ni dah tulis dah ni, apa ni? Okay, kalau awak terus sebut same element have same proton number tu kurang tepat. Awak mesti sebut dulu perkataan yang saya garis ni. Apa dia? Two or more. Maksudnya dia mesti lebih daripada satu ke satu je? Lebih dari satu. Yes, very 2 or more atoms of the same element. Elemen dia sama tetapi have same proton number but different in nucleon number. Okay.
Bila sebut nuclear number, proton number, I'm sure all of you dah tahu dah apa dia proton number, nuclear number. Ataupun dah lupa? Ke dah lupa apa dia? Dah lupa lah tu check balik nanti awak tengok balik. Ataupun kita boleh katakan two or more atoms. Mesti ada perkataannya. Okay, if the, sorry kalau soalan dia minta awak define, you have to state this word first. Two or more atoms. Take note I want all of you ada nota. Dah print dah nota? Dah, okay. So dah ada nota ataupun kalau tak print dia dah record, dia catat. Mesti ada perkataan two or more atoms of the same element. Mesti ada perkataan ini that have same number of protons but different number of neutrons. Okay? And kita ada satu formula dekat sini. Remember, nuclear number equal to number of protons plus number of neutron. Okay, contoh ni apa ni? Cl ni apa? Cl ni klorin kan? Okay, semua tahu ini klorin Tahu. Okay, very good. Okay, so Cl ini dalam kimia klorin. Orang belajar kimia je dia tahu Cl ni klorin. Kalau orang tak belajar kimia dia tak tahu ni. Okay, so klorin ni kita panggil dia isotopic notation. 17 ni apa? Proton number. Proton number. 35? Nuclear number. Nuclear number. Very good. Kira lah awak ni. Proton number, nuclear number. Cl ni kita panggil sebagai atomic symbol. Okay, kalau saya katakan chlorine isotop, dekat mana yang berubah? Nukleon. Nuclear number. Okay, so kalaulah kita ada chlorine juga tapi dia 36 ataupun chlorine dia 37. Maksudnya chlorine 37, chlorine 36 and chlorine 35 are said to be Isotop. Because same element. Element apa? Chlorine. But they have same proton number but different nuclear number. Okay, so boleh Alright. Okay, dalam on our earth kita ada banyak elemen kan? Okay, ni apa ni yang saya tunjuk ni apa? Semua tahu ni apa ni kan? Ni kita panggil apa ni? Periodic table. Dalam periodic table ada apa? Ada apa dalam periodic table? Elemen. Ada elemen, macam-macam elemen, betul tak? Okay. So kelas, contohnya saya ambil carbon Carbon. Carbon ini, okay, sebenarnya dia wujud ada banyak jenis carbon dalam atas kita punya muka bumi. Kita ada carbon 12, kita ada carbon 14, kita ada carbon 15 contohnya. Okay, so dia ada banyak isotop kan? Tapi bila kita nak letak dalam periodic table, kita letak berapa je? Kita letak satu sahaja, betul tak? Hidrogen kita letak satu, lithium pun letak satu saja. Kita kena ada satu ukuran standard. Sedangkan sebenarnya, contohnya macam klorin tadi. Wujud ada berjenis-jenis klorin, berjenis-jenis isotopes. Tapi kita kena ada satu nilai standard untuk kita letak dalam kita punya periodic table. So bila kita nak ambil satu sahaja, kita kena tahu average atomic mass. Yang dalam periodic table ni kalau tengok, periodic table ni 1, 2 ke atas ni apa dia ni kelas? 1, Group. 2, 3. Is it group? Ni yang ke atas ni. 1, 2, 3, 4, 5. Ni apa ni? Group. Is it group? Proton number. Takkan beryllium ni group 4. Beryllium group berapa? Beryllium group berapa? Group 2. Kelas ni baru group. 1, 2, ni 13, 14. Ni baru group. Yang saya tanya tadi yang ni, yang kecil ni. 1, 2, 3. Ni kita panggil proton number kan? Elemen dalam periodic table kita susun ikut increasing proton number. Okay. Tapi yang saya nak fokus dekat sini adalah kita punya mass dekat bawah ni 1.01 hidrogen ni. Helium 4.00, carbon 12.01. Ini adalah satu nilai yang kita dah kira average.
Okay, so dalam kelas hari ni kita nak belajar macam mana nak calculate average atomic mass of an element given the relative abundance of isotopes or a mass spectrum. Okay, apa benda tu? Okay, now saya nak semua fokus ni benda baru pada awak. Okay, the average of mass of its naturally occurring isotopes with according to their abundance. Abundance ni maksudnya berapa banyak yang dia wujud dekat muka bumi ni. Okay, so contohnya chlorine 35 ada berapa persen? Ada 20%. Chlorine 37 30%. Chlorine yang lagi satu ada berapa persen? Itu kita panggil dia abundance. Okay, so bila kita dah tahu dia punya abundance, we can calculate the average atomic mass of that element. So, saya nak awak take note of this formula. Okay, so kalau boleh awak ada satu nota kecil ya. You have your notes, okay, nota ringkas untuk awak note ataupun jot down any formulas that you have to remember. Okay, so I tell you, this is the first formula that you have to remember. How to calculate the average atomic mass. Okay, nanti bila kita nak selesaikan masalah, we will use this formula. Okay, macam mana nak kira average atomic mass? It is not simply bahagi macam awak belajar matematik kan. Ada 3 kumpulan, nak kira average bahagi 3. Bukan macam tu. Dia ada formula dia. Which is formula dia sum of isotopic mass times relative abundance. Abundance ni apa? Yang persen tadi. Berapa persen? Bahagi dengan total relative abundance. Okay, nanti saya akan tunjuk contoh. Okay. And take note, units for average atomic mass is AMU. Apa dia? AMU. Atomic mass unit. Ataupun kalau simple je boleh tulis sebagai U. So bila kita dah kira kita punya average atomic mass, so dia ada unit dia AMU. Atomic mass unit ataupun U sahaja pun boleh. Alright. Okay, ada soalan tak setakat ni sebelum kita pergi kepada contoh? Boleh teruskan? Boleh. Boleh nampak skrin tak? Nampak. Okay. So macam saya kata tadi, awak mesti tahu formula, mesti tahu dia ada unit. Okay, kenapa mesti ada unit? Okay, yang pertama sebagai knowledge awak lah. Awak kena tahu average atomic mass ada unit. Lagi satu, bila kita nak menjawab soalan peperiksaan. Awak nak jawab soalan exam, if the question asks you to find out average atomic mass, awak tak bagi unit, jawapan final answer awak akan tak ada markah. Walaupun nilai dia betul, tetapi tak akan diterima awak punya jawapan. Okay, so take note. So sediakan satu, saya lupa nak bagi tahu semalam, you have to prepare one mini notes ataupun nota ringkas supaya awak boleh jot down any important formulas dalam awak punya nota tu. Okay? Alright. Okay, now kita tengok contoh ya. Okay, sebelum kita tengok contoh. Okay, ada dua. Tadi adalah first one is average atomic mass. Okay, jot down dulu. Yang pertama adalah formula of average atomic mass. Yang kedua adalah relative atomic mass. Okay, ataupun dia punya singkatan dia AR. Apa beza relative atomic mass dengan average atomic mass? Okay, so tengok dulu dia punya definition dekat sini. The mass of one atom of an element compared to 1/12 the mass of one atom of carbon-12. Kalau baca ni, boleh faham ke tak boleh? Honestly. Sikit. Okay, apa dia maksud dia? Okay, dia sebenarnya macam ni ya. Okay, contohnya saya tak boleh tengok, biasanya saya kalau dalam kelas saya akan tengok ketinggian awak lah contohnya. Dalam satu kelas awak akan ada satu yang sangat tinggi ataupun ada yang rendah, paling rendah. Okay, so macam mana saya nak bagi ukuran seorang tu paling tinggi, seorang tu paling rendah, seorang tu sederhana. Saya mesti ada satu ukuran ataupun satu standard. Contohnya saya ambil seorang yang paling tinggi untuk saya tentukan. Oh, dia paling tinggi, so yang kedua ni rendah sikit. Yang ketiga ni paling rendah. Faham tak maksud saya? Faham ke tak faham? Kalau tak faham, tell me. Contohnya saya nak bagi tahu, awak ni tak tinggi manalah. Kenapa saya kata awak ni tak tinggi mana?
Sebab ukuran saya yang paling tinggi tu adalah yang standard dia. Okay, faham tak? Yang paling tinggi tu adalah yang saya jadikan dia sebagai standard. So kalau ada lagi seorang lagi, dia dia rendah sikit. Lepas tu kalau ada lagi seorang tu, dia rendah sikit daripada yang tu. Sebab kenapa saya dah ada satu ukuran standard, iaitu orang yang paling tinggi. Okey, jelas tak setakat ni sebelum saya masuk kepada relative atomic mass? Okey. I want to relate with relative atomic mass. Okey, tadi kan saya bagi tahu kita dah kira average atomic mass. Macam mana kita kira average atomic mass adalah berdasarkan formula ini. Betul tak? Okey, berdasarkan formula ini kita boleh kira average atomic mass. Now, kita nak jadikan dia satu nilai yang standard, so kita kena pilih satu elemen. Daripada banyak-banyak elemen tu, kita akan pilih satu elemen untuk kita comparekan dengan elemen yang lain. So, kita akan pilih elemen apa? Kat sini kita pilih elemen carbon 12. Kita akan pilih elemen carbon 12. Mana saya punya? Sekejap ya. Mulai ni. Okay, so kita akan pilih elemen carbon 12. Kenapa kita pilih elemen carbon 12? Ada sebab dia. Yes, very good. Siapa tu yang jawab tu? Saya tak boleh nampak muka awak sebab saya dah share screen ni kan. Carbon 12 ni adalah satu elemen yang paling stable. It is the most stable elements among all of the elements. So kita akan pilih carbon 12 untuk jadikan sebagai standard. Okay, so class, this is another formula that you have to remember. Bila kita dah ada satu nilai yang standard iaitu carbon 12 ni berat dia berapa? 12 AMU. Ini berat carbon 12. Macam mana kita tahu berat carbon 12 ni? Macam mana kita tahu atomic mass ni? Kita tahu atomic mass ni daripada, ada tak kat sini saya masukkan? Saya tak masukkan. Satu alat, mungkin dalam lecture note awak ada, dalam note awak ada, satu alat yang dipanggil apa? Siapa ada lecture note dengan dia? Satu alat yang dipanggil apa untuk kita tentukan mass of atom? Analytic instrument. Mass? Yes, very good. Mass spectrometer. Okay, satu alat dalam lab iaitu mass spectrometer. Maksudnya kita akan gunakan mass spectrometer, kita masukkan kita punya sampel and then kita boleh tahu karbon ni berat dia berapa? 12 AMU. Klorin ni berat dia berapa? 15 AMU contohnya. Okay? So, bila kita dah ada berat, kita ada formula untuk kita kira relative atomic mass ataupun simbolnya AR, mass of one atom of an element. Tadi kita dah kira average kan? Okay, so contohnya klorin 35.5 AMU. Bahagi dengan 1/12 darab mass of one of carbon 12 atom. So nilai dia berapa kat sini? Nilai dia 12. Okay, so 1/12 darab 12. Berapa nilai dia? 1. AMU dengan AMU cancel out right? Okay, so relative atomic mass dia punya nilai sama dengan average atomic mass tetapi apa beza dia? Apa beza dia? Ada unit. Yes, very good. So bila kita dah comparekan kita punya average atomic mass dengan mass of 1/12 times mass of one carbon 12, maksudnya kita dah ada satu, kita dah compare dia secara standard. Kita dah ada nilai standard. Okay, dalam kita punya periodic table tadi ada tak nilai AMU dekat sini? Ada tak AMU? Dekat bawah? Tak ada. Menunjukkan apa? Menunjukkan ni nilai apa? Relative atomic mass. Maksudnya kita dah compare tu sebagai satu standard lah. Kita dah compare all of the average atomic mass of the elements with 1/12 times carbon 12. Okay, boleh kelas? Boleh. Alright, so this is a second formula that you have to remember. Ingat, okay, take note. Jot down into your notes. Ataupun highlightkan, this is second formula that you have to remember in this subtopics. Okay.
Now, kita cuba tengok contoh, contoh pengiraan. Okay. Atomic mass of two stable isotopes. Okay, so dia bagi dua isotop dekat sini, iaitu boron 10 and boron 11. Okay, so elemen yang sama tapi different nuclear number. So dua-dua ni kita panggil dia sebagai isotop. Ini sebagai apa ni? Percentage ni. Ini adalah abundance. Very good. Ini adalah percentage abundance. Okay, dalam ni dia bagi 10.0129 AMU and 11.0093 AMU respectively. Maksudnya boron 10 berat dia this value. Abundance dia this value. Boron 11 mass dia ini, abundance dia ini. Okay, so dalam soalan dia bagi nilai macam ni. So awak kena pandai untuk awak analyze ataupun awak make sure dia punya nilai tu sama. Berkaitan antara satu sama lain. So kita dah dapat maklumat mass, kita dah dapat percentage abundance. Boleh tak kita cari average? Boleh. Boleh menggunakan formula ini yang saya suruh awak hafal tadi. So we can calculate the average atomic mass. How? Sum of isotopic mass times relative abundance. So kita masukkan nilai dia. Okay, isotopic mass of the first isotope ini. Darab dengan abundance plus untuk boron 11 darab dengan abundance over 100. Kenapa over 100? Percentage. Total relative abundance. Lagipun dia bagi dalam percentage. Kalaulah dia ada 3 isotop contohnya. So yang pertama A10, yang kedua A11, yang ketiga A12. Contohnya 3 isotop. So kalau saya katakan ini abundance dia 20%, abundance ini 60%, boleh tak kita tahu abundance ini? Boleh. Berapa? 20. 20%. Because total percentage abundance adalah 100. 100%. Sekiranya dia bagi dalam percentage. Tapi ada juga case yang dia tak bagi dalam percentage. Okay, nanti kita tengok. Okay, this one awak kira-kira guna formula awak akan dapat satu nilai and mesti ada unit. Okay, so saya terus bagi tahu macam mana pemarkahan dikira. First kali ada satu markah untuk formula. That's why I ask you to remember the formula. The second one is the substitution value and the third one is your final answer with unit AMU. Okay? Jelas? So berapa total mark dekat sini? 3 mark. 3 mark. 3 markah dah awak dapat dekat sini. Okay, second question, relative atomic mass. Okay, tadi saya dah bincang, kita dah bincang. If we already have the average atomic mass, we can calculate the relative atomic mass macam mana? Okay, this is the formula yang saya suruh awak hafal tadi. Relative atomic mass equal to mass of an element bahagi dengan 1/12 times mass of carbon 12. So kita dah ada nilai ini, just masukkan nilai dia. Bahagi dengan 1/12 times 12 AMU, cancel out. At last kita akan dapat 10.812. Ada unit tak? Tak ada sebab kita dah cancel out. Nampak macam sama kan? But still you have to show the calculation. Awak mesti tunjuk juga formula dia. So ada markah dekat sini, satu markah formula, satu markah pengiraan, satu markah final answer without unit. Okay. Ada soalan nak tanya? Jelas ke? Sangat jelas? Jelas, madam. Jelas? Jelas ke sangat jelas? Soalan saya jelas ke sangat jelas? Sangat jelas. Sangat jelas. Alright, very good. Okay. Alright, so dah settle nak kira average dengan relative. Okay, kan tadi saya kata ada juga case yang dia tak bagi dalam percentage. Dia bagi dalam keadaan relative abundance. Okay, contohnya soalan ni. To find relative atomic mass from the ratio abundance. Ni dia tak bagi percentage. Contohnya an element Y has two isotopes P and Q. The ratio of the abundance of the isotopes relative to each other is P over Q equal to 0.32. Ni dia guna PQ, dia tak guna elemen sebenar. Elemen P, isotop P dengan isotop Q, abundance 0.32.
And then dia bagi atomic mass P, banyak ni MU, Q banyak ni MU. Calculate the relative atomic mass. Okay, dalam kes ini, macam mana kita nak buat? Tengok yang pertama, solution yang pertama ni, let P over Q 0.32 over 1. Kenapa over 1? Kenapa saya buat over 1 dekat sini? Siapa tahu? Nilai dia tak berubah. Sebab dia macam ratio lah. Kan awak belajar matematik kan? P nisbah Q 0.32 nisbah berapa? 1. Betul tak? 1. Ataupun kita boleh tulis P over Q sama dengan 0.32 bahagi 1. Betul? Betul. Ataupun kita boleh ringkaskan dia jadi 0.332. So ini mathematics. Awak kena chemistry dengan matematik, dia tak boleh dipisahkan. Dia akan combine. Okay? Jadi dalam soalan ni dia bagi nilai ini. So awak dah ada pengetahuan matematik awak. P over Q equal to 0.32. Okay, ini kan ratio. Jadi kita tahu Q1, P 0.332. Okay, and then you analyze from the question, isotope P mass here given. Isotope Q mass already given. Abundance 0.32, abundance ini 1. Okay, so kita boleh kira percentage abundance. Macam mana? Ini 0.32 bahagi dengan ni total. Okay, ini 1 tambah dengan 0.332 darab 100%. So kita dapat percentage abundance. Sama juga dengan ni, 1 bagi dengan 1.32, ini hasil total abundance, dapat this percentage. So bila dah dapat ni, bolehlah kita kira average atomic mass menggunakan formula tadi. So masukkan nilai yang kita dapat percentage tadi bahagi 100, dapat average dulu, tapi soalan minta apa? Soalan minta relative. Soalan minta relative kan? Okey, jadi awak kena buat second step iaitu find relative atomic mass using this formula. Masukkan nilai, so dapatlah relative atomic mass, nilai yang sama tetapi bezanya ini ada AMU, ini tak ada AMU. Okay? Jelas? Jelas. Alright. Okay. Jelas. So dah jelas. Okay. Kita masuk kepada second part. Boleh? Boleh. Boleh. Okay. So mole konsep ni pun adalah antara yang penting sekali di dalam chemistry. Okay, so ini pun awak dah pernah jumpa dah ni. Mole dengan kimia pun tak dapat dipisahkan. Amount of substances that contains the same number of particles, atoms. Particles tu kan atoms, molecules of or ions pun awak dah pernah jumpa, betul tak? 1 mole equal to 6.02 times 10 to the power of 23 ni apa? Ini apa ni? Ini kita Avogadro. Mole ni apa sebenarnya? What is mole? Perkataan benda ni. Mole ni apa? 1 mole ada berapa partikel? Banyak ni partikel. Okey, kalau saya tanya awak, satu pasang ada berapa? Kalau saya kata ada satu pasang kasut, so saya ada berapa kasut? Dua kasut, betul tak? Kalau saya kata ada 1 dozen telur, saya ada berapa telur? 12 biji telur, betul tak? 1 dozen orange, ada berapa? 12. Saya cakap betul tak? 1 dozen, awak tahu 1 dozen 12. 1 pasang 2. Okey, dalam kimia kita tak guna dozen, kita tak guna pasang, kita guna mole. Kita guna apa? Kita guna mole. Okey, so formula 1 mole ada 6.02 darab 10 kuasa 23 particles. Banyak tak ni nilai ni? Banyak. 10 kuasa 23. Berapa tu? 10 kuasa 23. Berapa kosong tu? 23 kosong, 24 kosong. So partikel ni dia boleh jadi apa? Atoms, dia boleh jadi molecules, dia boleh jadi ions. Ni awak dah belajar dalam SPM kan? SPM awak dah belajar dah ni. Tengok balik. Ini kita panggil dia sebagai Avogadro's number. Okay, so in the conversion ni pun saya nak awak tengok balik. Ini sangat penting ni. Macam mana daripada mole kita nak convert kepada mass.
Mesti kita kena darab dengan molar mass. Mass kepada mol bagi molar mass. Ni pun sama. Ni benda yang awak dah jumpa semasa awak punya SPM. Okay? Alright. Okay. So, ada juga slide untuk empirical formula. Okay, tak apa. Empirical formula simplest whole number ratio. Ni pun awak dah pernah jumpa, betul tak? Dia yang paling simple. Molecular formula shows the actual number of atoms. Structural formula shows the arrangement. Okay, contohnya empirical formula HO. Ni yang paling simple. Molecular formula actual number. So dalam HO ni actual dia ada 2 H, ada 2 atom H, ada 2 atom O. Structural formula, ini structural formula. H, O, O, H. H bonded to O, O bonded to O, O bonded to H. Ni kita boleh tahu dia punya structure. So ada 3 jenis formula dalam chemistry, chemical formula, ada empirical, molecular and structural formula. Okay, ni secara ringkas lah. Macam mana nak kira empirical formula pun awak dah pernah jumpa dah ni semasa SPM, betul tak? Betul. Masih ingat ke ataupun dah lupa? Sikit-sikit. Sikit-sikit. Tak nak sikit-sikit. Mesti ingat balik Okay. Biasanya kita boleh tahu kita punya compound tu ada elemen apa. So kita akan buat table macam ni. Sama macam awak belajar masa SPM. So kita ada elemen, kita ada carbon, hydrogen, oksigen. Mass, dia bagi dalam percentage kan. So kita convert dia kepada gram. So kita assume dia punya total dia adalah 100%. So kita akan assume mass dia 40 gram, 6.7, 53.3. Mol macam mana nak kira mol? Bahagi dengan molar mass. So kita dapat mol. Mol ratio. Macam mana nak kira mol ratio? Divide mol with lowest number of moles between element. Mana yang paling lowest? 3.33. 3.33 dekat sini. So semua ni kita kena bahagi dengan 3.33. So kita akan dapat 1, 2.01 dengan 1. Jadi simplest ratio dia 1, 2, 1. So kita tulis balik. Empirical formula dia C ada 1, H ada 2, O ada 1. So this is empirical formula. Okay, cuma saya nak I want to remind you. Ni, if mole ratio in decimal places, kalau dia 0.1, contohnya ni, 2.01. So kita boleh round off menjadi 2. Kita boleh round off dia jadi 2. Okay, kalau dia 0.9, katakan dekat sini awak kira dapat 1.9. Kita boleh round off dia jadi 2. Ataupun contoh dekat sini 2.9 kita boleh round off dia jadi 3. Tetapi sekiranya dia dah lebih, multiply the number until whole number is obtained. Contohnya awak kira ni, awak bahagi awak dapat 1.25. Boleh tak saya nak round off jadi 1? Yang ni? Tak. Tak boleh. 1.25 dia tak boleh jadi 1. Apa awak perlu buat adalah awak kena darab dengan any number until you get the whole number. So dalam kes ni kita darab berapa? Darab 4. So darab 4. Bila kat sini darab 4, sebelah sini pun darab 4, sebelah sini pun darab 4. So awak dah belajar kan? Betul tak? Tengok balik. Nanti dalam nota tu pun ada juga dia explain pada awak, boleh tengok balik. Okay, so itu cara nak kira empirical formula. And then ni B ni nak cari actual formula kan? Okay, so kita dah tahu molar mass dia berapa. Okay, so kita boleh kira lah CH2ON. Okay, CH2ON. Kita nak dapatkan nilai N ini. Okay, C berapa molar mass dia? C berapa? 12. Low je sebut 12 tu kan? H? 1. Takkan dia berapa? Ada 2. 16. 16. So 12 tambah 2 tambah 16 dapat berapa? Dapat berapa? Betul ke 30? 30. Okay. Jadi 90.08. Okay, molar mass of this compound 90.08. So kita kira untuk dapatkan nilai N. Bila dapat nilai N, kita ganti balik dalam empirical formula tadi, CH2O3. So kita akan dapat C3H6O
CH2O3. So sebagai molecular formula. Okay, CH2O sebagai empirical formula. Okay. Ada soalan? Boleh teruskan lagi tak? Boleh. Boleh ya? Boleh, madam. Okay. Okay, ni yang saya kata tadi tu combustion analysis. Okay, harap semua masih terang lagi mata, cerah lagi mata, boleh ikut lagi. Okay, suppose that the combustion of 11.5 gram ethanol, okay, content of carbon, hydrogen, oxygen produce 22 gram carbon dioxide and 13.5 gram of H2O. Determine the empirical and molecular formula of ethanol from this reaction. Okay, kalau tadi, soalan tadi, dia dah bagi percentage. Okay, so kita boleh terus ambil percentage itu sebagai kita punya mass. Tapi dalam kes ini, dia tak bagi percentage. Dia bagi, apa? Dia bagi amount of product form. Ethanol ni dia ada CH dan O. Bila ethanol ni dibakar, dia menghasilkan 22 gram carbon dioxide, dia menghasilkan 13.5 gram H2O. So macam mana nak buat empirical formula? Pertama sekali ini kita panggil sebagai combustion analysis. Take note ini adalah combustion analysis. Apa perlu awak buat adalah awak still want to build up the table. Awak nak menghasilkan table macam ni juga. Awak nak buat table element, mass, mole ratio, simplest ratio. Cuma sekarang ni awak kena cari dulu mass of each element. C berapa, H berapa, O berapa. Jadi first kali kita nak cari mass C. Mass carbon kita kena tengok daripada siapa? Daripada? CO2. CO2. Kenapa kita kena tengok daripada CO2? Sebab dia C. Yes, very good. Kenapa kita tak ambil daripada H2O? Sebab dalam H2O ada C tak? Tak ada. Tak ada. So kita akan ambil daripada CO2. Macam mana nak cari molar mass carbon in CO2 bahagi molar mass CO2 darab mass of CO2. So 12 bahagi 44. Mana datang 44 ni? 12 ni 12 tambah 2 darab 16. So dapat 44. Darab 22. Mana 22 ni? Ini. 22 gram carbon dioxide. So kita dapat 6 gram of carbon dalam ethanol. Okay. So yang kedua kita cari pula mass of hydrogen. Nak cari hydrogen mesti tengok dalam H2O. Sebab apa? Dalam H2O ada hydrogen. So cara yang sama kita guna. 2 bahagi 18 darab 13.5 kita dapat 1.5 gram. Tapi kita ada lagi satu elemen iaitu oksigen. Macam mana nak cari mass oksigen? Boleh tak kita ambil daripada CO2? Boleh ke tak boleh? Kena tolakkan daripada jus masal ke? Yes. Okay, kenapa tak boleh ambil daripada CO2 atau H2O? Sebab oksigen ni dalam CO2 pun ada O, dalam H2O pun ada O. So kita tak tahu yang mana yang paling tepat. Oksigen tu kita boleh ambil sebagai ukuran mass dia. Jadi apa yang kita buat adalah kita tolak. So total mass tadi 11.5 gram. Tolak 6 ni adalah mass carbon dengan 1.5 gram mass oksigen. So mass hydrogen. So kita akan dapat mass of oksigen. Sekarang ni cukup tak maklumat? Kita dah ada mass of each element. Okey, seterusnya apa? Kita buatlah table macam tadi. Cara dia sama juga macam tadi. Cuma bezanya step dia bertambah dulu. Ada step lain iaitu kita kena cari dulu dia punya mass of each element ni. Kalau tadi dia guna dia bagi dalam percentage kan, ni yang ni awak kena cari. Bila awak cari ni lah yang dipanggil combustion analysis. So cara yang sama juga boleh dah dapat empirical formula. Okay, boleh? Boleh. Boleh, sangat jelas? Jelas. Alright, very good. Okay. Ada lagi ke yang nak masuk tak boleh? Arifah dah masuk? Tak ada. Dah madam dah. Okay, dah, very good. Alright. Next. Okay, ini yang benda baru untuk awak. Okay. Solution. Pernah dengar perkataan solution? Pernah. Pernah ke tak pernah? Mesti tak pernah. Awak dah belajar kan? Kalau dulu masa SEM awak belajar dalam BM kan? Solution ni apa? Larutan Larutan.
Larutan. Okay. So, contoh boleh bagi saya, boleh bagi tahu contoh solution yang awak tahu? Boleh tak? Contoh solution. Kata tadi pernah dengar. Contoh solution apa? Hydrochloric acid. Hydrochloric acid solution. Lagi? Natrium hydroxide. Sodium hydroxide. Natrium dalam BM kalau dalam English, natrium tu adalah sodium. Kalium apa? Kalium? Dalam Potassium. potassium. Sebab medium yang saya guna content ni adalah dalam English. Jadi awak kena guna English lah. Okay. Kita ada sodium hydroxide solution, potassium hydroxide solution, hydrochloric acid solution. Itu adalah solution. Okay. Itu yang dalam lab lah. Okay. Bila, cuba awak baca kat bawah ni. When you dissolve a solid, it might look like it disappears but mass tells you it's still there. Okay, contoh yang paling mudah lah. Okay, awak buat air Milo kan? Awak buat air Milo, awak akan larutkan apa? Milo. Awak akan larutkan serbuk Milo dalam air, betul tak? Awak larutkan serbuk Milo dalam air, so awak akan dapat satu air Milo. Apa solution dekat situ? Apa solution? Air Milo. Air Milo tu solution awak lah, betul tak? Betul. Okay, serbuk Milo yang awak larutkan tadi nampak macam dah tak ada kan? Tapi sebenarnya ada tak? Ada. Okay, so solution ni awak kena tahu konsep ni, take note Solution ni dia ada 3 benda, 3 komponen solution. Kita ada yang pertama solute, yang kedua solvent, yang ketiga solution. 3 benda ni awak kena tahu. Solute ni kebiasaannya dia dalam keadaan solid. Contoh kalau air Milo tadi, apa solute awak? Serbuk Milo. Serbuk Milo, very good. Serbuk Milo adalah solute, solvent tu adalah pelarut. Solvent ni biasanya dia liquid lah. Okay, contohnya kalau air Milo tadi, solvent dia? Water. Air, water. Solution dia? Air Milo. Milo, okay. Solution, dia punya phase dia adalah AQ. AQ ni apa? Aqueous. Bila kita sebut aqueous, maksudnya dia adalah solution, which is it contain of solute and solvent. So bila kita nak belajar tentang solution, awak kena sangat faham konsep 3 benda ni, 3 komponen ni. Awak kena identify yang mana solute, yang mana solvent, yang mana solution. Okay, kalau tengok gambar Raja ni, solvent 100 gram. Solute 10 gram. So dia larutkan air Milo awak dalam ni. Serbuk Milo larutkan dalam ni. So dia bertambah berat dia. Maksudnya dalam komponen solution ni kita ada solute and solvent. Okay? Okay, ni secara formal lah dia punya maksud. Solution adalah homogeneous mixture. Homogeneous ni maksudnya dia dah apa? Dah bercampur, dah sebati dah. Homogeneous mixture of 2 or more substance. Solute adalah substance present in the smaller amount. Okay. Solvent adalah substance present in larger amount. Macam air lah. Okay, awak nak buat air Milo, air mesti lebih banyak daripada Milo, betul tak? Okay, so itu konsep. First konsep yang awak kena faham tentang solution. Alright. Okay, so ini preparing solution ni kalau ikutkan dalam kelas normal kita akan buat dalam lab sebenarnya. Tapi disebabkan kita memang online, awak bolehlah buat sendiri dekat rumah kan. Cubalah buat air Milo kan. Cuma kita tak adalah alat-alat ni, semua kita tak adalah. Okay, ini kita panggil apa ni? Ini adalah volumetric flask. Ini beaker. So glass rod kita kacau dia, kita larutkan, kita masukkan dalam volumetric flask. Menggunakan glass rod and then kita add up distilled water sampai this calibrated mark dan dapatlah awak punya solution. Ini cara nak prepare solution dalam lab lah. Kalau diberi kesempatan, ada rezeki awak kalau boleh datang ke college, bolehlah kita buat. Okay. Okay, ini mod yang serious part. Okay, so saya nak awak concentrate sikit kat sini. Kita nak belajar tentang concentration. Okay, kepekatan. Semasa SPM, awak dah pernah jumpa perkataan-kepekatan. Am I right?
Yes. Yes, okay. Antara term-term ni yang mana awak dah pernah jumpa? Molarity ni yang mana pernah jumpa? Molarity. Ini molarity. Molarity ni sangat familiar dengan awak, betul tak? Okay. Concentration ni amount of solute present in a given quantity of solution or solvent. Okay, biasanya awak tahu tentang molarity. Dia punya unit dia M ataupun dia punya simbol dia M besar, molar. Okay, selain molarity, sebenarnya kita ada beberapa term yang kita boleh ukur kepekatan solution. Okay, apa dia punya term? Yang kedua kita sebut dia sebagai molality. Ini mungkin benda baru pada awak. Dia punya simbol dia M kecil. Molarity M besar, molality M kecil. Mole fraction X, percentage by mass, percent W over W, weight over weight, and percentage by volume. Okay, so dia melibatkan formula. Okay. Alright, this is a formula. This is another formula that you have to remember. Okay, so yang ini molarity awak dah pernah jumpa. Macam mana nak kira molarity? Kita kena ada mole of solute, mole bahagi dengan volume dalam unit liter. So take note this is the formulas. Okay, macam mana nak kira molarity? Kita mesti tahu mole of solute, kita tahu volume of solution dalam liter. Okay. Yang kedua adalah molality. Molality bila kita dah tahu mole of solute dan kita tahu mass of solvent dalam unit kg. Okay, contohnya lah ya, contohnya untuk awak lebih faham. Sekiranya kita nak tahu molarity of air Milo yang awak buat tadi. Okay, awak nak tahu air Milo yang awak buat tadi, berapa molar dia punya kepekatan. So yang pertama sekali awak kena tahu mole of solute. Solute awak apa tadi kalau air Milo? Solute awak apa? Serbuk Milo, betul tak? So awak kena tahu berapa mol serbuk Milo. Biasanya dalam lab kita akan ukur berat, betul tak? Berat serbuk Milo tu berapa gram. Okay, katakan 10 gram serbuk Milo. Tapi bila kita nak kira molarity, kita kena tukar dia dalam keadaan mol. Macam mana nak tukar kepada mol? Mass bahagi dengan molar mass. Okay. Okay, let's say saya guna contoh yang dalam lab lah. Contohnya kalau saya ada NaOH, sodium hydroxide solution. Boleh tak awak bagi tahu saya apa solute dalam ni? Sodium. Is it only sodium? Boleh tak kalau saya kata air Milo saya, solute saya tu adalah buah koko. Buah koko tu solute, betul ke tak? Tak. Tak. Kalau air Milo tadi, solute dia adalah serbuk Milo, betul tak? Jadi kalau sodium hydroxide aqueous, solute dia adalah? Apa dia solute dia? Ini solution. Solute dia? Mestilah? Sila apa? Cepat kelas. Mestilah sama ke tak sama? Mestilah NaOH juga. NaOH solid. Faham kelas? Faham. Okay, itulah maksud saya. Kita tak kata buah koko tu solute kita. Betul tak? Kita akan kata serbuk Milo adalah solute. So serbuk Milo tambah dalam air solvent dapatlah air Milo. Samalah juga dengan ini. Kalau kita ada NaOH aqueous, maksudnya solute kita adalah NaOH solid. Which is, kalau kita dah tahu mass, boleh tak kita kira molar mass dia? Boleh tak kita kira molar mass ni? Boleh. Boleh. Sodium berapa? 23 gram per mol. Oksigen 16. Hidrogen 1. Jadi awak total up, so kita dapat molar mass. So bila kita dah dapat mass contohnya 10 gram, bahagi dengan molar mass, so kita dapat mole of solute. Faham kelas? Faham. Okay, bila kita nak kira molarity, kita kena guna formula molarity equal to mole of solute bahagi dengan volume of solution dalam unit liter. Take note liter. So katakan saya ada 10 gram sodium hydroxide saya larutkan dalam solvent dan saya prepare sebanyak 10 liter solution.
10 gram, 10 gram, saya prepare 10 liter. Boleh tak saya cari molarity? Boleh tak? Boleh. Boleh. First kali saya kena cari apa? Saya kena cari dulu mol. Bagi gram. Jadi nak cari mol, gunalah formula mass bahagi dengan molar mass. Dapatlah mol. Bahagi dengan volume dalam unit liter. So dapatlah molarity dengan unit M besar. Okey, faham kelas? Faham. Kalau saya kata saya prepare 250 ml solution. If I want to use this formula, apa saya perlu buat? ML jadi S. Yeah, very good. Maksudnya awak alert dengan apa yang saya sebut tadi. Mililiter tukar kepada liter, kita kena bahagi dengan 1000. So kira mol tadi bahagi dengan 0.25 liter dapat molarity. Okay. Alright. Next adalah nak kira molality. Molality, mole of solute. Sama juga macam tadi. 10 gram bahagi dengan molar mass dapat mol. Cuma sekarang ni, kalau kita ada mass of solvent, air yang kita guna 10 kg. So, bila kita ada maklumat tentang mass of solvent, so kita boleh kira molality. Okay, mole of solute bagi mass of solvent dalam unit kg. Awak kena alert dengan unit apa yang dia guna. Okay. Yang ketiga, term of concentration, percentage by mass. Okay. Macam mana nak kira percentage by mass? Mass of solute bahagi dengan mass of solution. Okay. Contohnya tadi mass of solute berapa? 10 gram kan? Mass of solution, okay, saya nak awak take note juga dekat sini. Mass of solution sama juga dengan mass of solute plus mass of solvent. Okay. Kalau saya ada 10 gram solute, 90 gram solvent, berapa mass solution saya? 100 gram mass of solution. Faham kelas? Faham. Okay, kalau saya ada 10 gram solute, 90 gram solvent, boleh tak saya kira percentage by mass? Boleh tak? Boleh. Okay. Mass of solute berapa? 10. 10 bahagi dengan mass solution berapa? 100. 100 darab 100%. Itu berapa? 10% by mass. Okay, dalam lab kalau nantilah diberi kesempatan untuk awak masuk lab juga nanti awak tengok dalam reagent bottle tu biasanya dia akan guna 10% weight over weight. Maksudnya kepekatan this reagent dia berlandaskan percentage by mass. Kalau awak tengok reagent bottle ni, reagent bottle dia boleh tulis 0.2 molar. Maksudnya concentration ni dia kira dari segi molarity. Kebiasaannya dalam lab dia akan guna molarity lah. Dan juga percentage by mass. So bila awak nampak W over W ada berapa, contohnya 90%. So awak tahulah ini sangat pekat ni, 90% by mass. Okay, so tak semestinya kita ukur kepekatan itu dalam molarity. Okay, sama juga dengan percentage by volume. Kalau tadi mass kita guna ukuran mass, kalau volume kita guna ukuran volume. Volume of solute bahagi dengan volume of solution darab 100%. So kita dapat percentage by volume. Okay. Alright. Any question so far? Ada soalan? Ada soalan? Madam. Yes? Madam, kenapa molarity dia, bawah dia guna solution tapi molality guna solvent? Okay. Kenapa molarity guna solution? Molality guna solvent. Okay, sebab kita nak membezakan ukuran kepekatan itu. Kalau molarity kita akan bersandarkan kepada volume of solution. Contohnya air Milo kita tadi. Okay, contoh saya guna air Milo juga. Mana saya punya ni? Mana pen saya tadi? Okay, this one. Okay, dalam ni dalam beaker ni saya ada solution. Okay, katakan ini 5 liter. 5 liter. 5 liter solution, 5 liter air Milo. So dalam setiap 1 liter,
Okay, so ni 1 liter, 2 liter, 3 liter, 4 liter, 5 liter. Okay, katakan ni dalam setiap 1 liter, berapa mol yang ada dalam setiap 1 liter? So itu adalah molarity. Volume apa? Volume solution. Okay, kalau saya nak ukur dia molarity, saya nak tengok berapa mol dalam setiap solvent. So ini 5 liter of solution. Okay, sekarang ni dalam 1 kg of solvent, okay, so dalam 1 kg air ni 1 kg air. 1 kg H2O. So saya nak tengok berapa mol dalam setiap 1 kg. So itu adalah kita ukur dia dari segi molarity. Boleh faham? So dia berbeza. Okay. So ukuran dia. That's why awak kena ingat dia punya term. Molarity, molality. Apa dia punya beza dia? Molarity kita tengok berdasarkan volume solution dalam unit liter. Molality mass dalam unit kilogram. Okay, any other question? Tak ada? Semua sangat jelas Jelas. Okay, bila awak buat latihan tutorial nanti, okay, awak boleh cuba apply formula ini. Macam mana nak buat Okay, kalau tengok dari segi kolom yang sebelah ni, assumption ini. Okay, assumption ini. Okay, nanti bila awak buat selesaikan masalah soalan, ada sesetengah soalan dia tak bagi direct volume of solution. Dia bagi molarity. So awak kena buat some assumption. Okay. Suggestion untuk assumption. Okay, ni saya bagi tahu dulu secara general. Okay, bila awak buat latihan nanti awak boleh tahulah macam mana nak apply. Macam mana nak buat assumption sekiranya dia beri molarity. So kita akan assume volume of solution 1 liter. Assumption dibuat berdasarkan nilai yang bawah ni. Kalau molarity, volume of solution liter. Molality bahagi dengan mass of solvent. So kita akan tengok yang ukuran bawah ni. Okay, ini kita akan assume volume solution 1 liter sebab molarity dia punya formula mole of solute bahagi volume solution. Kalau untuk molarity kita akan assume mass solvent 1 kg kerana daripada formula mass of solvent dalam kg. Kalau melibatkan percentage by mass kita akan assume mass solution 100 gram. Kalau percentage by volume kita akan assume volume solution 100 ml. Ini awak akan nampak. Kalau dalam general macam ni mungkin awak kurang jelas lah. Bila buat latihan nanti mungkin awak akan nampak. Okay? Alright. Okay, contohnya. Okay, kita akan tengok contoh calculation yang pertama. A solution containing 8.89 gram glycerol in 75 gram of ethanol. What is the molality? Okay, soalan minta molality. Okay, bila soalan minta molality, can you tell me dia punya formula macam mana molality? N of solute over M Mass of Mass of solvent. solvent dalam unit? kg. Yes, very good, very good. Okay, sekarang ni, okay, bila kita dapat ni, kita kena identify siapa solute. Siapa solute sekarang? Ini solute. Kan? Ini solute. Solvent? Okay, solvent kebiasaannya solvent tu adalah water. Tapi boleh jadi juga solvent tu adalah chemical yang lain. Contoh dalam soalan ni. So awak dah tahu nak kira molality, mole of solute. Okay, ni solute awak. Mole of solute bahagi dengan mass of solvent dalam unit kg. So bila awak dah jelas formula apa yang awak nak guna, jadi awak boleh tahulah nak kira apa dulu. First kita kena tahu dulu mole solute. Solute dia adalah ini. Jadi apa perlu buat? Kita kira dulu mole dia. Macam mana nak kira mole? Mass bahagi molar. Molar mass dapat mole. So dah dapat value yang pertama. Yang kedua kita kena ada mass of solvent. Tapi mesti dalam unit. Unit apa? kg. So diberi dalam unit? Gram. So apa perlu buat? Kita kena convert into kg. So kita dah dapat dua-dua nilai. Dapatlah kira molality. Okay. Jelas? Jelas. Senang ke sangat senang? Senang ke sangat senang? Senang? Senang ke sangat senang? InsyaAllah. InsyaAllah. Nak cakap sangat senang tu susah
Sebenarnya kalau awak ingat formula memang sangat senang kan? Cuba kalau tak ingat formula boleh jawab tak? Tak boleh. Jadi apa pula awak buat? Kena Hafal. hafal. Hafal formula. Dalam soalan dia tak akan bagi formula. Formula tak akan diberi. So awak kena hafal formula ni. Okay? Alright, cuba kita tengok contoh ini pula. A sample of rubbing alcohol contains 142 gram of isopropyl alcohol and 58 gram of water. Siapa solvent kat sini? Ini apa? Water. Water sebagai solvent, ini sebagai Solute. solute. What is the mole fraction of alcohol? Okay, so sekarang ni dia nak kira mole fraction kan? Okay, macam mana nak kira mole fraction? Mole of solute, okay awak salin ni. Mole solute bahagi dengan mole solute plus mole solvent. Okay, ini formula nak cari mole fraction. Okay, so bila dah ada formula ini, X C3H7OH maksudnya mole fraction of C3H7OH. First kali kita perlu cari apa? Mole solute. Solute kita dah tahu tadi kan? Okay, jadi kita kira solute dia mass bahagi dengan molar mass. So kita dapat mole. Dah dapat nilai yang pertama. And then kita cari mole of solvent pula. Kita tahu solvent kita adalah water. Jadi mass bahagi molar mass 58 bahagi 18 dapatlah mole of solvent. Okay, ni N. N ini adalah simbol mole lah. Ini adalah mole solvent. So boleh tak kita kira mole fraction? Boleh. Boleh. Mole solute bahagi mole solute plus mole solvent. Solute kita tadi dah ada nilai ini. Solute and then bahagi dengan solute plus solvent. So dapatlah nilai mole fraction. Mole fraction dia tak ada unit. Mole fraction tak ada unit dan nilai dia mesti kecil daripada 1. So let's say awak kira mole fraction tiba-tiba dapat 1 point something. Mesti ada kesilapan dalam pengiraan awak. Okay, mole fraction dia tak boleh more than 1 value dia. Alright? Okay. Okay, next. Ni last kot ni saya rasa. A sample of commercial concentrated hydrochloric acid is 11.8 molar. Okay, sekarang ni dia bagi, ini yang kita nak guna yang kolom yang tadi, yang kena buat assumption tadi. Dia bagi ini. Bila awak tengok ada M besar ni maksudnya apa? Molarity. So kita tahu molarity, formula dia mole of solute. Mole of solute bahagi dengan volume of solution dalam unit Liter. liter. Ini memang kena hafal. Okey. Dia bagi molarity dan juga density. Okey, saya nak tanya awak, density macam mana nak kira? Mass Mass over volume. Ya, ini dah ada ni. Form 5 pun tahu. Dulu awak dah belajar kan density macam mana kan? Form 3 pun dah tahu kot macam nak kira density. Mass bahagi volume. Tapi bila sebut density of solution, dia adalah mass solution bahagi dengan volume of solution. Sekarang ni dia bagi molarity, dia bagi density. Tiba-tiba soalan tu minta percentage by mass, molarity and mole fraction. Banyak dia minta kan? Cukup tak maklumat yang dia bagi? Contohnya awak nak cari percentage by mass. Bila nak cari percentage by mass, macam mana formula dia? Percentage by mass. Mass of? Solute Per mole. Mass of solution. Solution darab 100. Sekarang ni ada tak dalam soalan ni mass solute dia bagi? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada kelas? Tak ada. Mass solution ada tak? Ada. Mana mass solution? Ada tak? tak ada. Tak ada. Awak kena cari dulu. Okay. So kelas, inilah yang kita perlu menggunakan assumption. Kenapa? Sebab tak cukup maklumat kita nak cari percentage by mass. Okay. So, macam mana kita nak buat assumption? Ni saya nak awak dengar betul-betul lah. Okay. First kali awak kena tengok dia bagi apa? Dia bagi molarity. Okay. So bila dia bagi molarity, kita kena buat assumption apa?
kita akan assume volume of solution 1 liter. Tengok balik yang tadi, yang saya tunjuk tadi. Ni. This one. Ni. Kita akan assume volume solution 1 liter. Balik pada yang tadi. Okay. So we assume volume of solution 1 liter. Kenapa? Sebab kita dah ada molarity. Kita tahu molarity adalah mole solute bahagi dengan volume solution dalam unit liter. So kita ambil yang bawah ni. We assume mass solution 1 liter. So kalau kita assume mass solution 1 liter, okay, tekan kita ada molarity 11.8 sama dengan mole solute bahagi dengan 1 liter. Berapa mole solute yang kita dapat? 11.8. Yes. Kita akan dapat satu nilai mole solute 11.8. Sebenarnya assumption ni adalah untuk kita memudahkan pengiraan. Actually we can use any other assumption, tetapi kita boleh gunakan yang paling mudah pengiraan kita, iaitu kita terus assume volume solution dia 1 liter. Kenapa? Kita terus akan dapat kira mole solute kita adalah 11.8. Okay. Now, in order to calculate the mole fraction, kita kena ada mass solute, betul tak kelas? Kita kena ada percentage lah. Okay, percentage by mass. Kita kena ada mass solute. Bila dah ada mole, boleh tak cari mass? Boleh. Boleh. Okay, jadi kita boleh kira mass solute. Macam mana? Mol darab molar mass. So kira-kira dapatlah ini sebagai mass solute. Kita nak apa lagi? Kita nak mass solution, betul tak? Mass solute dah dapat dah. Ni. Apabila kita buat assumption tadi, kita dah dapat mass solute. Now kita nak cari apa? Mass solution pula. Dalam soalan tak diberi mass solution kan? Okey, tapi kita boleh menggunakan density yang diberi. Okey, ni dengar betul-betul kelas. Kita tahu density equal to mass solution bahagi dengan volume of solution. Yang kita nak apa? Kita nak yang ni. Kenapa kita nak yang ni? Sebab kita nak guna nilai ni nak masukkan dalam percentage by mass. Daripada assumption tadi kita assume apa? Kita assume Volume of solution. very good. Volume of solution 1 liter. Tapi awak tengok unit density. Volume dia dalam unit apa? Mililiter. Jadi apa pula awak buat dengan 1 liter? Tukar kepada mililiter. Jadi ini 1000 mililiter. Okey, masukkan nilai dia. Ini 1.19. Boleh tak kita cari mass solution? Boleh. Okey, jadi kita dah dapat mass solution. Mass solute dah ada, mass solution dah ada. Boleh tak cari percentage by mass? Boleh tak? Boleh. Okey. So macam mana nak cari percentage by mass? Ni. Gunakan formula mass solute bagi mass solution darab 100. Masukkan nilai tadi. Dapatlah nilai ini sebagai percentage by mass. Okey. Yang kedua dia minta apa? Molarity. Macam mana formula molarity? Mole of solute Bahagi dengan mass of solvent. dalam unit kg. Okey. Sekarang ni daripada assumption tadi kita dah ada apa kelas? Apa yang kita dah ada? Mole of solute dah ada ke belum? Mole of solute dah. Mole of solute dah ada tadi. Kita dah dapat 11.8 mole of solute. Okey, sekarang ni apa kita nak adalah mass of solvent in order to calculate the molarity. Macam mana nak kira mass of solvent? Ingat balik yang saya suruh awak tulis tadi. Mass solution equal to mass of solute plus mass of solvent. Mass solution kita dah ada ke belum? Ada dah tadi. Kita dah kira dah tadi kan? Okey. Mass of solute pun dah ada, betul tak? Boleh tak kita cari mass solvent? Boleh. Okey, so kita kira mass of solvent sama dengan mass solution minus mass solute. Dapatlah mass solvent. But in order to use this formula, mesti dalam unit kg. Jadi apa kita perlu buat adalah kita tukar kepada kg. So bila dah cukup lengkap maklumat yang kita nak, kita masukkan dalam formula. So dapatlah molarity. Okey. Sangat senang kan?
Betul tak kelas? Sangat senang kan? Senang ke sangat senang? Tengok semua dah diam dah. Senang ke sangat senang? Sederhana. Sederhana? Boleh dah. Sangat senang ni kan? Tak nak boleh lah. Sangat senang. Okay. Alright, next. Next dia minta apa? Mole fraction. Macam tadi. Mole fraction, mole solute bahagi mole solute plus mole solvent. Okay. So, kita dah ada mole solute. Mole solvent, kita dah dapat cari mass tadi, jadi kita boleh kira mole. Daripada mass, kita convert kepada mole, bahagi dengan molar mass, dapatlah mole. Okay, so mole solute ada, mole solvent ada. Boleh tak kira mole fraction? Boleh. Macam mana? Mole solute bahagi mole solute plus mole solvent. So just substitute the value and you will get the mole fraction 0.219. Lebih kecil daripada 1 kan? Maksudnya dia acceptable. Betul lah tu jawapan awak. Alright. Ada soalan tak? Ini question. Ada soalan nak tanya? Tentang pengiraan? Semua sangat jelas ni kan? Semua sangat jelas dan sangat senang lah ni. Maksudnya dah tak ada soalan ni. Alright. Okay. So nanti bila awak buat soalan tutorial nanti, awak boleh tengoklah. You can apply apa yang kita belajar hari ni. Cuba guna apa yang awak dah faham tadi. Terus guna. Sekarang dah pukul berapa ni? Okay, 3:30. Ikutkan kelas kimia 2-4 kan? Boleh gunakan masa tu untuk terus apply tentang apa yang awak belajar tadi. Okay? Alright, okay. This one I want you to discover yourself. Macam mana dilution process and formula of dilution related to the concentration of solution. Okay. Masih ingat ke proses dilution? Dilution dalam BM apa? Dilution in BM. Pencairan. Pencairan. Pencairan ya? Dulu belajar pencairan, betul? Saya tak dapat idea pula apa dalam BM. Dilution lah. Okay, so boleh apa yang awak ingat tentang formula of dilution? Ada tak awak jumpa M1 V1 equal to M2 V2? Ada tak? Ada. Ada. Saya nak awak discover ni. Apa benda ni? Nanti saya nak tanya balik. Apa benda ni M1 V1 equal to M2 V2? Okay, itu formula dilution related to the concentration. So saya nak awak cuba explore apa dia punya kaitan dia. Alright? Okay. So ada soalan nak tanya? Dah habis lah? Ada soalan? Okay. Apa yang perlu awak buat seterusnya adalah you have to finish your tutorial. Kena siapkan tutorial awak. Nanti saya akan bagi apa yang kita akan bincang. Hari Ahad nanti kita ada kelas pukul 2 kan? So nanti hari Ahad nanti saya nak awak dah terus siap lah awak punya tutorial tu, because kita akan terus bincang. Okay? Jangan masuk kelas tanpa awak buat latihan dulu. Okay? Ya, Mahira ada nak tanya ke Mahira? Betul tak ada soalan ni? Madam. Yes, Alif. Soalan tutorial tu yang dalam GC ke? Yes, betul. Soalan tutorial yang dalam GC. Okay, kalau awak tengok soalan tutorial ni. Nampak tak saya? Nampak, saya present lagi sekali. Okay, so kalau tengok ni ada NFTF ni kan? NFTF ni apa? Non face to face. Kalau ikutkan ini awak perlu siapkan sebelum kelas tau. Tapi tak apalah, awak buat lah. Okay, cuba buat ni. Nanti saya akan bagi guide apa yang awak kena siapkan sebelum awak masuk kelas pada hari Ahad nanti. Okay, ni semua dah ada dalam Google Classroom, saya dah upload dah. Okay. Alright. Menjawab soalan tak Alif? Menjawab ada, menjawab. Alright. Okay, ada lagi soalan lain? So kalau tak ada soalan, so I hope you can continue doing the tutorial question. Dan kita masuk kelas nanti untuk kita bincang balik betul ke tak awak punya kefahaman dalam topik yang tadi. Okay,
So if you, saya check dalam dekat chat Kokula ada orang tanya soalan. Okay, tak ada. Okay, that's all for today class. See you on Sunday pukul berapa? 2. Pukul 2 kan? 2. Okay. So thank you class. Thank you, teacher. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.